Okey, hari ni kita nak tengok AdMath sambungan Form 4 Chapter 1 iaitu function. Jom tengok soalan pertama. Cikgu demo sikit. Now, dia kata untuk soalan pertama, ada satu function, nama dia function gx. Gx ni, dia ialah 3 tambah 6 per x tolak 1. Okey, itu adalah nama function dia. Di mana x tu tak boleh 1. Kalau x tu 1, nanti dia math error. Betul kan? Cikgu ada ajar kan, kalau x dia 1, nanti jadi 1 tolak 1, kosong. Jadi 6 bagi kosong, math error. Jadi sebab tu dia bagi peringatan bahawa x tak boleh 1. Itu sekadar peringatannya lah. Jadi soalan pertama adalah dia tanya, apakah image untuk negatif 5, negatif 2 dan setengah? Jadi macam nak cari soalan ni? Okay, simple je soalan pertama ni. Pertama korang tahu kan, G kalau ada X, dia akan jadi 3 tambah 6 per X tolak 1. Betul? Betul kan? Now, bila kau nak cari image negatif 5 pula kan, negatif 5 ni objek, kau nak cari image dia. So, maksudnya kau kena gantikan X tu dengan negatif 5. 3 tambah 6 per negatif 5 tolak 1. Nampak? Kau gantikan every X, setiap X dengan negatif 5 untuk dapatkan image dia. Faham tak? Oh, okay. So, ambil calculator, kau akan dapat jawapan. So, berapa jawapan dia? Try ambil calculator. Kalau ada jawapan, boleh share-share lah kan. Kita tolong-tolong. I help you, you help me. So, kadang-kadang lambat sikit dalam komputer ni. 3 tambah 6 per negatif 5 tolak 1. So, jawapan dia positif 2. So, selesai. Habis cerita. This is the answer. Okay, teruskan lagi. Kalau kita nak negatif 2, berapa pula? So, G negatif 2 ialah 3 tambah 6 per negatif 2. Faham tak? Kita gantikan setiap X ni dengan apa yang kita nak. Kalau kita nak masukkan X negatif 2, masukkan. So, 3 tambah 6 per negatif 2 tolak 1. So, dapat 1. That's the answer. Do you understand? Faham ke apa yang kita buat ni? Ke korang tak faham kan? Kalau tak faham, beritahu. Kalau tak faham, beritahu. Nanti cikgu murnikan lagi. Sebab cikgu assume korang dah power dah. Okay, last one adalah G setengah. So, sama je, G setengah ialah 3 tambah 6 per, kan, X dia ni gantikan dengan setengah. So, dia jadi apa? Dia jadi setengah tolak 1. So, this is the power of Clausewitz. Sebab Clausewitz ni, dia power gila tau. Dia boleh tambah macam ni. 3 tambah 6 per setengah tolak 1. Dia boleh buat pol, lepas tu tolak setengah lagi. Memang power, guys. Tukarlah kepada Clausewitz for those yang tak tukar lagi. So, dapat negatif 9. So, that's the answer. So Isa, inilah jawapan dia, Isa. Padu. So, Isa faham. Alright, bermakna kalau kau nak cikgu macam like tunjukkan dia punya gambaran dia beginilah. Kita ada X, kita ada Y. Nampak? Kita ada X, kita ada Y. Dan function dia adalah GX. Daripada sini lagi sini, dia kena lalu GX. Dia macam ni lah. Dia seolah-olah negatif 5. Kita ada negatif 2. Kita ada setengah. Kita ada 3 nombor ni. Seolah-olah gitulah. Dia jadi macam like, negatif 5 dia akan dapat 2. Nampak? Negatif 2 dia dapat 1. Ini gambaran saja. Ni tak payah lukis pun tak apa. Just cikgu tunjuk gambaran. Setengah dapat apa? Setengah dapat negatif 9. Macam itulah dia punya cerita dia. So this is dia punya gambaran. Boleh faham? So inilah image untuk negatif 5, negatif 2 dengan 1 per 2. Okay, itu A. Kan? Nice. Now A dah settle. Isa, how about B? B dia tanya, kalau image untuk B ialah 2B. Image untuk B ialah 2B. So, apakah nilai B tu? Ramai orang tak faham maksud dia, cikgu. Jika image B ialah 2B, maksudnya kalau image untuk B, kita dapat 2B. Macam ni kan? So, apa B tu? Kan? Maksudnya, kalau lah image dia adalah 2 kali ganda objeknya, so apakah objek tu? Apakah B tu? Apa maksud dia ni? Maksudnya untuk soalan B, kau boleh cakap macam ni. G untuk B ialah 2B. Kau start dengan benda ni dulu.
G untuk B ialah 2B. Yalah, sebab bila kau masukkan B, kau lalu G, dia akan dapat 2B. Jadi GB ialah 2B. Kau start dulu dengan benda ni. Faham? Kau start dulu dengan benda ni. So, bila kau dah tahu dah GB ialah 2B, kan kau tahu ni JX kan? Bolehlah masuk dalam ni. Masukkan dalam tu, so kau akan dapat lah kan? Dapatlah equation. So, jadi 3 tambah 6 per instead of X. Kan ada GB kan? Jadi B tolak 1 ialah 2B. Oh, so dari sini kau boleh cari B tu berapa. Boleh. Dari situ kau boleh cari B tu berapa. So macam nak cari cikgu, itu algebra lah. Jadi Zuhaira, kalau algebra kau noob, algebra kau tak pandai, memang kau tak dapat lah B tu berapa. Macam Amar dia dapat, Amar. Kenapa Amar dapat 2 jawapan? Sebab dia ada kuadratik kat sini. Perasan tak? Kau tak perasan? Kalau tak perasan, macam cikgu tunjuk sikit macam nak buat soalan ni. Pertama, ada orang dia buat macam ni. Ada orang cakap, cikgu bawa 3 ke kanan cikgu. Kan? Ataupun ada orang dia bijak sikit. Dia kata, cikgu nak hilangkan per cikgu. Jadi sebabkan per dia tak panjang sangat, kat situ saja dia buat apa tau? Dia darab semua dengan B tolak 1. Ini darab B tolak 1, ini darab B tolak 1, ini darab B tolak 1. Pun boleh. Darab semua dengan B tolak 1 supaya boleh cancel. So dia tinggal apa tau? Dia tinggal yang ni darab ni darab ni kan? Betul kan? Kita kembangkan dia sebab 3 darab B dengan 1. So dia akan jadi 3 darab B, 3B. 3 darab negatif 1, negatif 3. Lepas tu yang ni hilang lah. B tolak 1 hilang. So tinggal tambah 6 saja. Sebab dengan belakang ni kita boleh expand. Kita boleh kembangkan dia. So 2B darab B, 2B kuasa 2. 2B darab negatif 1 dapat negatif 2B. Nampak tak jadi kuadratik macam cikgu ajar dekat matematik modern? Ingat lagi tak macam nak buat cikgu? Ingat, jawapan dia adalah jadikan dia kosong. Kuadratik kan? So cikgu suka depan square ni positif. Jadi cikgu bawa semua ke kanan. Boleh je nak bawa ke kiri, tak ada masalah. Tapi cikgu suka bawa ke kanan sebab cikgu nak B square tu positif. I like it, I don't know why. So cikgu bawa ke kanan. So dia akan jadi kosong belah kiri. So 2B squared. Negatif 2B tolak 3B kan. Sebab 3 buatkan jadi tolak. So negatif 5B. Negatif 3 buatkan jadi positif. 6 buatkan jadi negatif. 3 tolak 6 negatif 3. Cikgu salah bagi tahu cikgu. So this is congakkan cikgu lah. Memang Zaira dia akan laju congak dalam math. Memang orang kena congak laju. Sebab benda-benda ni remeh. Benda-benda form 1, form 2. So menu A22, cikgu dah ajar dah kan, menu A22 kuadratik dalam bab matematik. Menu A22. So masukkan 2 kat X squared, negatif 5 dekat X biasa, negatif 3 dekat belakang. Jadi jawapan dia betul Amar Hafiz. So B dia adalah 3. Juga B dia adalah negatif setengah. Ni cikgu dah ajar dah kan, cara nak tulis dia dalam matematik modern. Acah-acah buat jalan kira kena ada 2 kurungan sama dengan kosong. Sebab acah-acah factorize. Sebab actually kita kena factorize benda ni, tapi kita acah-acah. So kalau ni positif jadi negatif. Kalau ada 2 kat bawah, bawa ke depan. So, jadi 2B, negatif jadi positif. Tapi itu bukan jawapan dia. Jawapan dia yang bawah ni. Jawapan dia adalah B ialah 3. B ialah negatif setengah. Maknanya kalau kau masukkan 2 nilai ni, kau akan dapat image dia 2 kali ganda. Itu 2B. Selesai. Habis cerita. Boleh faham tak? Hopefully faham lah. Kau kena ada gambaran ni. Bila kau buat function, kau kena ada gambaran objek kiri, image belah kanan. Okay. So far, okay tak? Cuba kau komen-komen sikit. Amar, kau dah buat awal Amar soalan ni? Kalau Amar dah buat awal, memang power Amar. Dia bersedia daripada awal. Aduh. So this kind of question, you have to be careful. Buat pagi tadi cikgu. Wah, terbaiklah Buat pagi tadi. Alhamdulillah. Nak try lagi tak? Kau buat sampai mana Amar? Kau buat nombor 2 sampai nombor 5 Wah, padu lah. Okay, disebabkan tak banyak masa, so cikgu tunjuk soalan yang lain pula. Soalan nombor 5. Kenapa nombor 2 dengan 3 tak buat? Sebab tak cukup masa. Kita nak buat nombor 5 pula. Nombor 5 pelik sikit. Cikgu tunjuk yang pelik-pelik je dulu. Nak bagi korang nampak bahawa soalan MX ni kadang ada yang pelik.
Okey, ini soalan nombor 5. Soalan seterusnya, soalan function mengira. Kita patut buat nombor 2, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi tak cukup masa. Jadi balik ni korang buatlah nombor 2 dengan 3 dengan 4 tu, okey? Macam Ammar Hafiz buat. Okey. Okey. Cuba baca dulu. So, soalan ni macam mana? Pening sikit ni. Soalan standard ni. Soalan dia kata, okey, ada satu fx. Nama dia fx ialah mx tambah c. Itu yang dia cakap ni. Dia ada satu function. Nama dia adalah, bila you masukkan x dalam f, dia akan dapat mx tambah c. Okey. Persoalan dia adalah, kalaulah you masukkan 2, you akan dapat 7. Kalau you masukkan 4, you dapat negatif 1. Jadi persoalan dia, berapakah m dengan c tu? That's the question. You guys understand? Faham kan soalan dia? Soalan dia adalah, kalaulah kita ada function, tak tahulah berapa m dengan c tu. Tapi bila you masukkan 2, you dapat 7. Bila you masukkan 4, dapat negatif 1. Jadi berapa m dengan c? Macam nak buat? Jawapannya adalah, kita kena gunakan, yes, algebra lah. Tengok ni. Dia kata, kalau you masukkan 2, you dapat 7. F2 ialah 7. Try lah masukkan. Masukkan 2 dalam ni, fx. So, jadi M darab 2 kan? Jadi M darab 2 tambah C ialah 7. Atau kemaskan sikit, 2M tambah C ialah 7. Boleh ke cari M dengan C? Tak boleh. Sebab ada 2 unknown. So, berpindah pada maklumat kedua. F4 ialah negatif 1. F4 maknanya kau masuklah 4 dalam X ni kan? Sebab ni fx. Kita ada F4. Bermakna masukkan 4 dalam X, jadi M darab 4 tambah C ialah negatif 1. M darab 4, 4M. Tambah C ialah negatif 1. Boleh catatkan tak? Tak boleh. Sebab ada 2 huruf. So, bila ada 2 huruf, bila ada 2 huruf dan 2 equation, jadi you kena selesaikan dia secara serentak. Persamaan serentak. Simultaneous equation. Do you guys still remember? Simultaneous equation? Tak ingat? Jangan tak ingat. Ini benda form 1. Ini cerita form 1 guys. Bila korang ada 2 huruf dan 2 persamaan, you guys kena selesaikan serentak. Persamaan serentak ataupun simultaneously. You have to solve the question simultaneously. Meaning, you boleh buat elimination, you boleh buat substitution. Ingat lagi tak benda tu? Tak ingat. Alamak. Cikgu buat elimination So, I try to do the simultaneous equation. Elimination method. Sebab cikgu suka elimination method. I don't know why. Cikgu suka lah elimination method. Mudah, simple. So, cara nak buat elimination method macam mana? Maybe korang boleh letak atas bawah dulu. Kan, sekejap cikgu try untuk letak atas bawah dia punya equation. So, 4M tambah C ni sama dengan negatif 1, cikgu letak atas. 2M tambah C ni cikgu letak bawah. Tak kisahlah sampai bawah atas. Janji kau letak atas bawah. Dan kau boleh tengok C dengan C kan dia sama. Jadi kita boleh cancel. Macam nak cancel, kita kena tolak. Sebab C tolak C, kosong kan? Betul tak? Kita kena pilih tolak. Sebab C tolak C dapat kosong. So, kita boleh pilih tolak. So, 4 tolak 2 dapat 2M. Negatif 1 tolak 7, negatif 8. Maka M ialah negatif 8 bahagi 2, negatif 4. Yes. Betul kan? Dia jadi bagi kan? Ya. So, inilah jawapan dia. Faham tak Najlah? Faham tak Irene? Faham Jadi, this is the answer. Dah kanta dah M tu berapa? Nampak tak? Sebab tu dia bagi kau 2 info. Sebab ada 2 huruf. Bila ada 2 huruf, iaitu M dengan C, you kena ada 2 equation. Sebab tu dia bagi maklumat F2, F4 tu. So, bila you dapat M negatif 4, baru you boleh cari C. Macam mana? Masuklah mana-mana. Kat sini ke? Kat sini ke? Tak kisah. Mana-mana. Janji kau boleh cari C. So, 2M. Tapi M dah tahu dah. 2 darab negatif 4. Dengan M kan negatif 4. Tambah C ialah 7. Maka C ialah 2 darab negatif 4, negatif 8.
So C ialah 7 tambah 8 kan. Sebab bawa 8 ke kanan ditambah 7 tambah 8, 15. So 15, itulah jawapan dia. Selesai. Jadi Isa, dalam AdMath, dia takkan bagi tahu kau kena buat apa. Padahal kau figure out sendiri, oh kena buat simultaneous. Sebab apa? Sebab ada 2 huruf, ada 2 persamaan. Kena selesaikan secara serentak, simultaneously. So terpulanglah nak guna elimination ke substitution. Clear? So bila dah tahu M dengan C berapa, korang update lah balik dia punya fx tu kan, untuk soalan B dengan C nanti. So fx kita sebenarnya ialah M kita negatif 4, X tambah C. C dia adalah 15. Tamat sudah. Habis cerita. Okay. Boleh. Alright. Habis cerita. Mudah-mudahan. Okay, nak buat B dengan C boleh. Korang cubalah buat B dengan C. Cikgu bagi masa sikit untuk korang hadam lah. Kesian korang kan. Sebab AdMath ni memang banyak soalan kita boleh bincang. Boleh borak, boleh sembang. Okay, so boleh buat B dengan C. Kita bagi masa lah dalam beberapa minit. Oh, Amar dah buat dah, Amar. Power, Amar. Amar dah dapat dah. Pagi tadi Amar dapat figure out sendiri, Amar. Kena buat simultaneous. Kalau Amar boleh buat figure out sendiri, memang power lah. Kira Amar ni dilahirkan ada akal dan fikiran yang baik lah. Tak semua orang boleh faham AdMath ni. Tengok video juga Okay, 7. Okay, so Isa dapat 7. Mantap. C faham tak? C. Faham tak C? Tak faham. Cikgu, saya tak faham, cikgu. Nangis je selalu. Jangan nangis. Apa maksud kalau C dia kata X is unchanged under F, mapping of F? Maknanya dia tidak berubah kan? Dia Fx ialah X juga. Ya, betul. Fx ialah X juga. Sebab dia masukkan X, dia jadi X juga. Itu maksud dia unchanged. Okay, betul lah tu. So, Amar dia dapat nampak game dia. So, Amar dia buat homework lah. Kira padu Amar. Mantap, Amar. So, inilah kesan bila orang buat homework. Bila orang buat homework, dia tahu apa yang kita borak. Kan? Itu baru betul. Kita kena proaktif. Jangan reaktif. Reaktif tu kalau bahan kimia boleh lah. Korang bukan bahan kimia. Memang badan kita dibuat pada kimia. Tapi akal kita ni kena proaktif. Kena laju. Now, betul. So, untuk B dia kata image 2 bawah F. Dia nak image 2 kalau lalu F. Jadi, bila lalu F, F2 lah maksudnya. So, ni kan Fx kita. So, negatif 4 darab 2 tambah 15. Sebab X kita adalah 2. Yes. So, negatif 4 darab 2 dapat negatif 8. Negatif 8 tambah 15 dapat 7. So, F2 adalah 7. Bukan ada dalam soalan ke? Aduh, soalan ni cacat lah. Patutnya dah ada dalam soalan. F2 ialah 7. Yeah, this is the answer. Tapi tak apa, kita buat juga. Okay, untuk C macam mana? Untuk C sama je guys. Untuk C sebenarnya the value of X unchanged under mapping of F. Maknanya kalau you masukkan X dalam F, dia tak berubah. Dia dapat X juga macam ni. Fx ialah X juga. Meaning kalau you ada arrow diagram tu, bayangkan you masukkan X, dapat X juga. It is unchanged. Dia tidak berubah. Tidak berubah. Fx ialah X juga. Oh, faham. Jadi apa kau buat? Apa kau buat adalah kau gantikan je Fx ni dalam ni. Selesai. So dapat negatif 4x tambah 15 ialah X. Bawa 4x ke kanan jadi tambah. So X tambah 4x 5x. 15 bahagi 5 dapat 3. So 3 ialah X. Maka X ialah 3. Selesai Isa. Siaplah dia
Mantap. Power Amah. Amah dia dah buat homework dah. Padu. So, siapa yang nak salin boleh salin. This is how you do it lah. Soalan nombor 5. Okay. Nombor 5 sudah settle. Cikgu tak pasti nak buat nombor 3 ke tidak. Sebab nombor 3 macam dah pernah buat hari tu lah. Tapi tak tahu nak buat nombor 3 ke tak. Amah boleh jawab ke nombor 3 Amah? Cikgu tak pasti sebab Amah dia dah buat homework. Kalau Amah boleh buat, maknanya yang lain boleh buat lah kot. Sebab it is not our intention lah untuk buat benda yang kita dah pernah buat. Tapi korang kena buat semua. Memang kena buat semua. The reason cikgu bincang serta-serta questionnya sebab cikgu risau ada setengah soalan tu macam like korang tak boleh terfikir sendiri. Jadi cikgu tunjuk. Kan macam nak buat. Okay. Maybe lah nombor 5 dah settle. Kita try lah last lah. Nombor 3 lah Nombor 3. Sebagai pemanas badan. Okay, yang ni dah settle lah. Kalau nak screenshot dah boleh screenshot. Boleh hadam kan. Jadi bila ada 2 huruf, 2 unknown, pastikan korang buat simultaneous. Cikgu minum air dulu. Ingat the moment korang tak boleh faham satu soalan tu, pastikan kau fahamkan juga hari tu juga. Sebelum malam ke, sebelum tidur ke. Sebab kalau you guys bertangguh, let's say soalan 5 ni kan, let's say lah korang tak boleh faham apa yang cikgu ajar ni, korang kena fahamkan juga sebelum korang tidur. Because the next day is another war. Dia akan ada game yang berbeza. Saya akan berubah pada hari esok. Bullshit. Shut up. Shut up guys. You takkan berubah. Kalau hari ni pun you tak berubah. Faham tak? Kan? Faham Isa? Ini perangai ramai orang tau Isa, student. Oh, saya tak faham lah soalan nombor 3 ni. Tak apalah. Mungkin lah one day saya faham. One day dia faham. Mungkin lah, mungkin. Dia ada perangai macam tu tau. Bila dalam kelas tu, dalam kelas MAT tu, cikgu dia ajar kat depan tak faham ni. Tak faham dia ajar ni kan. Dia ada mindset, aku faham kot nanti. Salah mindset tu. Patutnya bila kau tak mampu kau fahamkan terus kat situ kak. Kalau kau tak faham kat situ kak, kau kejar cikgu kau lepas kelas kan, cakap, cikgu saya tak faham yang tadi ni. Tanya terus. Jangan kau biar lama-lama sebab nanti esok dia ada lagi soalan lain lagi teruk daripada soalan tadi. In the end dia jadi chain reaction tau. Zom. Yang ni susah, yang ni susah. Bertimbun-timbun. Boleh faham Isa Kau akan rasa benda tu nanti bila masuk bulan 6. Bulan 6, bulan 7, makin lama makin hard, difficult. MAT ni rasa macam menyumpah kau. Yes. Jadi setiap soalan pastikan faham cara nak buat dia. Now, soalan nombor 3. Macam nak buat yang ni? Ada modulus. So, do you guys still remember modulus? Yes. Korang pun tahu kan modulus? Dia adalah mempositifkan segala benda. So, fx adalah modulus 4x tolak 3. Okay. Jadi, apabila kita nak cari f negatif 2 dengan f untuk negatif setengah, jadi kita masukkan sahaja. So, would be no problem. So, masukkan. 4 darab negatif 2, negatif 8. Negatif 8 tolak 3 dapat negatif 11. Jadi, bila kita modulus, kita akan positifkan 11 tu. So, this is the answer. F negatif setengah ialah modulus 4 darab negatif setengah. Tolak 3, tutup modulus. 4 darab negatif setengah. 4 darab setengah 2. Negatif 2 tolak 3, negatif 5. Negatif 5 modulus 5 saja. Cikgu congak je. Kalau korang nak tekan kalkulator, boleh juga. Boleh juga. Cara dia adalah korang tekan shift absolute. Ni shift kurungan. Nampak ada modulus? Kau masukkan je lah 4 darab negatif setengah. Boleh je tekan kalkulator. If you want to. Doesn't matter kan. Alright. So dapatlah 5 juga. So tak ada masalah. So untuk A tak ada masalah. Sebab dia senang. Ramai orang boleh faham lah. Masukkan negatif 2. Dapat image dia 11. Macam tu. Okay dah. How about B? B ingat lagi tak cikgu ajar korang macam nak buat B? Okay bagus. So Isa dia ingat. B, dia kata apa nilai X, di mana kalau kau masukkan X tu dapat 1. Fx ialah 1. You masukkan X, ni dapat 1. Apa X tu? So jangan risau, kita boleh masukkan Fx ni. Kan kita ada modulus 4x tolak 3 ialah 1.
Now, 1 ni sebelum dia jadi 1, dia ada 2 kemungkinan tau, positif negatif. Sebab negatif 1 modulus dapat 1 juga. Positif 1 modulus 1 juga. Jadi bila kau nak hilangkan modulus ke kanan kan, nak campak dia ke kanan, jadi plus and minus. Dia ada plus or minus, ada 2 possibility. Mungkin 1 tu positif, mungkin 1 tu negatif. Faham? Jadi dia ada 2 kemungkinan. Mungkinlah 4x-3 tu ialah positif 1. Or maybe 4x-3 tu yang negatif 1. So kita tak tahu. Sebelum 1 ni keluar modulus dekat luar ni, kita tak tahu dia positif ke negatif. Jadi ada 2 kemungkinan. Okay. Now, Isa. 3 buat kali jadi tambah. So jadi 4x sama dengan 4. Kan 1 tambah 3, 4. 4 bagi 4, 1. Or negatif 3 buat ke kanan jadi tolak. Jadi tambah. Negatif 1 tambah 3, 2 kan? Betul? 3 kan? Negatif 1 tambah 3, 2 kan? Isa. So jadi 3 tolak 1 dapat 2. 3 tolak 1 dapat 2. And then bawa ke kanan jadi bahagi. 2 bahagi 4 dapat 1/2. Betul, 2 bahagi 4 dapat 1/2. Jadi X kita ada 1.5 lah. That's the answer. Jadi yang 1 dengan negatif 1 tu belum jawapan lagi. Itu baru kau campak modulus ke kanan. Belum siap lagi. So, dia punya algebra lain-lain. Kau kena hati-hati dengan algebra dia. Dia tak boleh sebarangan. Oh, kalau 1 positif, 1 negatif. Belum siap lagi. Kena main campak-campak lu. Main campak-campak lu apa semua kan. Baru dapat jawapannya Isa. Okay dah. Faham? Kan? Jadi kau tersilap kat situ Isa. Jangan tersilap pada benda pecisan. Okay dah. Habis selesai kot untuk A dengan B. Boleh faham Jadi itulah nilai-nilai X bila fx dia 1. Okay. Siapa yang tak boleh imagine kenapa ada dua nilai adalah kerana dia punya graf tu berbentuk V tau sebenarnya. Modulus ni berbentuk V. Kalau kau tak percaya, cikgu tunjuk sikit dia punya punya graf melalui Desmos. Ni for those yang tak nampak lah. Kan fx ialah modulus 4x tolak 3. So nampak? Dia berbentuk V lah sebenarnya punya graf. Ni kalau you guys tak boleh imagine. Nah, apabila y dia 1, bila fx dia 1, nampak? Fx dia 1 kat sini. Dia ada 0.5 dengan 1. Nampak? 1.5. Nampak Isa? Jadi itulah jawapan dia. 1, 1, 0.5 setengah 1. Kan? Bila y dia 1, fx dia 1, dia ada 2x. 1 dekat belakangnya, 1 belah kiri. Boleh faham? Faham Kalau faham bagus. Nampak? 1 dekat sini, 1 lagi dekat sini, 0.5. Okay, clear? Clear Okay, sebab tu ada 2 jawapan. A dengan B settle lah kot. Cikgu alih Siapa nak screenshot dulu. Cikgu nak buat C dengan D. Sebab serabut kat sini. Laju cikgu ajar Kau belum tunggu lagi kat sekolah. Sekolah lagi laju. Kau berkelip je. Oi, hilang dah ilmu kau tu. Kan MAT ni macam tu lah. Kau berkelip je, hilang ilmunya. Okay, dah ready untuk soalan C dengan D. Soalan C dengan D sudah maybe last lah kot Kan asyik buat soalan macam ni je. Korang tak boring ke? Tu je cikgu nak tanya kan. Tak apa, kita mantapkan dulu. C dengan D. Okay, C dengan D macam mana cikgu? Okay, tengok ni ni domain. Dia nak domain tu maknanya dia nak X lah. Bila fx dia kurang 1. Okay, korang kan tahu. Graf dia kan berbentuk apa tadi? Berbentuk V. Betul. Korang boleh bayangkan tak? Graf dia berbentuk V. Okay, apabila dia 1 tadi, kan? Konon lah. Okay, V dia gini lah. Contoh. Cikgu pun tak pasti V dia macam mana. Let's say gini lah. Konon. Kan? Konon V dia gini. Kan bila dia 1 kan, tadi kita dapat jawapan tadi. Berapa tadi? X dia? Berapa tadi? 1 dengan setengah 1,5 kan? Bila fx tu 1, okay, dekat 1 ni, dia ada 2 jawapan. 1,5. Maknanya, bila fx ni 1, dia kena dekat 2 nilai x. 1 nilai x adalah 1 juga kat area sini. Okay, sekejap cikgu alihkan sikit sebab nak kemas sikit. Dekat sini 1.
Satu lagi setengah. Faham tak? Setengah ataupun 0.5 kan tadi. Kita dapat setengah kat sini. Okay, nampak tak? Boleh bayangkan tak? Boleh Jadi ni setengah. Okay, kita buat terputus lah sebab graf ni, garis ni kan betul pun kan. Ini just macam rujukan saja. Okay, now. So, maknanya apabila dia minta kita punya domain fx kurang 1, bila dia kurang 1, maknanya dia kat sini, area sini. Nampak tak? Dia kurang 1 kan? 1 kan sini, melintang 1. So, nak kurang maknanya V kat bawah ni. V kecil ni adalah kurang 1. Jadi, bermakna domain kita hanyalah antara setengah dan 1. So, jawapan ialah untuk soalan C, domain kita adalah X kita ni, dia di antara 1 dengan setengah. X kurang dari 1, tapi setengah kurang daripada X. Itulah X kita. Dia area di sini. Faham? Dia kurang 1, so dia area V kecil kat bawah tu. Yes, betul Eril. Tepat sekali. That's the answer. You guys boleh hafal lah sebenarnya. Kalau dia kata kurang 1, this is how you do it. Dia di antara. Dia mesti di celah-celah. So, bila fx tu kurang je daripada apa-apa, dia mesti antara-antara. Sebab dia bentuk V. Betul tak? Sebab dia bentuk V, jadi dia mesti kat bawah ni. Biasanya lah. Faham kan? Jadi itu dia punya gambaran. Ramai orang dia tak nampak gambaran, so dia tak faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Even cikgu-cikgu admat yang lain pun kadang dia tak tunjuk gambaran ni kan. Jadi orang pening. Pahal pula ni. Jadi nasib baik cikgu nampak lah gambaran ini, cikgu bagi kat korang. So ni gambaran dia. Dan ada stand cikgu admat tu dia ajar cara buat je. Budak-budak tak faham kenapa, dia follow. Dia tak faham. Dia follow je. So Najlah berhati-hati kalau berjadi macam tu kan. Follow je. Jangan. Kena faham juga. Admin ni tak boleh follow je. Kau follow je, dia bertanya sikit lain, kau dah ke laut. Okay, now D. Dia nak domain kalau fx dia lebih 5 pula. Jadi kalau lebih 5 kat sini. So 5 ni berapa x dia pula? Kena carilah. Kena cari. Kalau x dia 5, y dia 5, kat mana x dia? Kena cari. So untuk D, kena cari dulu. Fx sama dengan 5 dulu. Cari dulu dekat 5. Macam tadi kita boleh cari, kita masukkan modulus 4x tolak 3 ialah modulus 5. Jadi campak campak modulus tu kan, jadi positif negatif kan. Dia jadi dua possibility. Positif negatif 5. Jadi Isa belum siap lagi. Ni belum siap lagi. So kena siapkanlah guna algebra. Mungkin 4x tolak 3 tu ialah positif 5 or 4x tolak 3 tu ialah negatif 5. Okay, menggunakan algebra, 3 buat kena jadi tambah, 5 tambah 3, 8. 8 bagi 4, kita akan dapat 2. Selesai. Inilah yang pertama. Yang kedua, sama juga, negatif 5 tambah 3, dapat negatif 2. Kan? Bahagi dengan 4. Negatif 2 bahagi 4 kan dapat negatif setengah. 2 bahagi 4 kan dapat negatif 1/2. Untuk 5, dia macam ni pula. Dia ada 2 nilai. 2 dengan negatif setengah. Maknanya kat mana tu cikgu? Maksudnya kat sini. Maybe cikgu boleh tambah panjangan sikit. Graf dia jadi begini. Maybe. I don't know. 5 kat sini. Maybe lah 5 kat situ. Dan V dia ni panjangnya sikit. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab apa cikgu panjangkan lagi sikit? Sebab dia dapat negatif setengah dengan 2. Maknanya apabila fx dia 5, dia dekat negatif setengah. Maknanya dekat kiri dan kanan. Negatif setengah dan 2 kat sini. Kan? Boleh imagine tak? Sekejap. Aduh, saya ingat pula. Boleh imagine tak kat sini? Nampak? Okay. Kita naikkan sikit. Sini dengan so kita akan dapat 2 area sini. So this is 2. And also negatif setengah kat belah kiri ni. So kita dapat kat sini. Nampak tak? So ini kita buat gaya putus-putus sebab dia bukan garis yang betul pun. Just rujukan je kan, reference. Okay, now. So disebabkan diminta apa kali ni? Diminta domain fx lebih 5. Jadi apa jawapan dia, Eril? Lebih 5 tau, bukan kurang 5. Ni 5. Kalau kurang 5, dia V bawah ni. Tak nak. Kita nak lebih 5. Jadi lebih 5 sama ada dekat atas ke kanan. Di atas ke sini, nampak? Atau dekat kiri sini. Faham tak? Jadi dekat atas kanan akan pergi sini. Atas sini kan. Itulah atas 5. Jadi domain kita guys would be
domain kita akan jadi sama ada X tu lebih daripada 2. So X more than 2. Or X dia less than negatif setengah. Sebab kita bukan di antara. Sebab kita bukan kurang. Kalau kurang dekat bawah ni. V bawah tu. Tapi sebabkan dia nak lebih 5, maknanya dia kena ke atas kanan macam ni. Dengan ke atas kiri. Maknanya kita kena lebih 2 dengan kurang negatif setengah. Tak boleh antara tu. So ini gambaran dia. Okay. Cikgu boleh tak write like this? Tak boleh. Salah tu kan. Tak betul. Sebab kalau kau tulis macam ni, kau nak cakap apa tau? Engkau nak cakap X ni, sorry, setengah lagi besar dari X. X lagi besar dari 2. Which is tak logik, Eril. Mana ada setengah lagi besar dari 2? Tak logik. Jadi kau tak boleh buat macam tu. Memang kena buat or. Dia kena buat or. Dia kena di antara. Sorry, bukan. Dia kena atau. Baru boleh. Okay. Jadi tak boleh buat. Memang tak boleh. Memang kau kena tulis macam ni. Baru dia jadi. Okay. So tak boleh buat macam ni. Tak boleh gabung. Memang kau kena buat X dia besar dia 2. Atau X dia kurang negatif setengah. That's it. That's the only way to do it. Dia tak boleh gabung macam ni. Yang ni untuk antara-antara boleh. Macam kurang dari 1 tadi kan kat bawah ni. V. Boleh Faham kau kena faham lah maksud. Kenapa kita kena ambil antara, kenapa lebih besar. Cikgu ulang Okay, cikgu ulang. Untuk C tadi kenapa kita ambil antara? Sebab dia kata fx kurang 1. Ni 1, ni kurang. Sebab tu kita ambil antara setengah dengan 1. Tapi kalau yang ni lebih 5. Lebih 5 kat mana? Ni lebih 5. Ini lebih 5 kan, atas 5. Jadi dia 2 atau kurang daripada negatif setengah. Dia tak boleh di antara. Dia mesti 2 ke atas atau negatif setengah ke bawah. That's it. Itu jawapan dia. Boleh Nafis? Faham ke? Kalau Nafis faham, bagus aku. Cikgu rasa this is one of the question lah yang dia boleh tanya dalam exam nanti. So, be ready. Be prepared. Tak apa, salin dulu. Hadam dulu. So far Zara boleh ke meletup kepala? Ke ada yang macam dah give up kan? Cikgu tak nak ambil ML lah. I think I consider to quit lah cikgu. Baru separuh jalan. Dah tercedok. Air cikgu dah habis lah. Okay, jadi untuk soalan modulus, kalau main domain-domain ni, try lah untuk gambarkan dia bentuk V. Just lakar je lah V dia macam mana pun nantak lah kan. Jadi janji kau boleh nampak. Okay, ada another question yang agak menarik. Boleh tak kita try tunjuk sikit what is the question? Kalau nak modulus lah. Okay, cikgu tunjuk satu lagi 2 soalan lah untuk modulus bagi kau power. Okay, ni dah ke? Kalau dah, cikgu move on. Ni kalau dah screenshot, cikgu move on. Sikit belakang. Itulah cikgu dah tua. Okay, tak apalah. Cikgu bagi masa untuk korang 2 minit untuk korang cuba try soalan ni. This is soalan muka surat 11. Modulus juga kalau korang nak cuba. Okay. Try lah, try. Dia memang kena buat semua soalan dalam muka teks. Baru power. Tapi sebab masa tak banyak, jadi cikgu sikit-sikit lah, sikit-sikit. Nanti yang mana yang tak buat lagi tu, kau try buat lah kat rumah. Cikgu tunjuk soalan-soalan yang mungkin cikgu rasa kau tak boleh jawab kat rumah. Jadi cikgu macam fikir, mungkin budak-budak ni tak boleh buat kot. Okay, tak apa. Cuba try yang ni. Senang je sebenarnya. Basically, this is easy. But, yalah ramai orang tak faham. Allah. Baca dulu, tak apa. Isa cakap A6. Padu. Okay, macam ni Isa boleh dapat 6 kan? Kita try tengok. Dia kata dalam diagram ni ada function di mana fx ialah modulus 2x tolak 4. Okay, ni function dia. Di mana domain dia hanyalah untuk 0 hingga 5. Kan x dia 0 hingga 5 je. Nampak? Sebab tu v dia tu sampai situ je. Jadi soalan dia tanya, apa nilai t? Apa nilai t? Senang je lah benda ni. Sebab apa? Sebab apa senang? Sebab kau dah tahu dah dekat t tu, x dia 5. Yang kau tak tahu y dia, t tu.
Jadi apa kau nak buat? Kenalah cari F5. Kan kau cari F5 kan, kau masukkan X dia 5, nanti kau dapatlah Y dia. Oh, faham tak? Kan Fx ialah modulus 2x dalam 4. Kalau kau cari F5, which is X dia 5 kan, kau boleh dapat Y dia. So, modulus 2/5 tolak 4. 2/5 10. 10 tolak 4 6. Modulus 6 kau akan dapat 6 juga. So, maknanya dekat sini 6 lah. Dekat sini 6. Maknanya T tu apa? T tu 6 lah. So, T is equal to 6. Betul, Lisa? Terbaik. Sebab kau dah tahu dah X dia 5. Jadi bolehlah cari Y kan, menggunakan equation yang dia bagi. Okay, betul? Faham Kalau faham, bagus. Now, soalan seterusnya. Apakah range of F based on the given domain? Apakah range dia ikut domain ni? So, range tu apa? Cikgu dah ajar dah. Range ni bermakna julat, iaitu image yang ada objek. So, dia bermula dengan 4, Y dia. And then dia turun pada kosong, Y dia kosong. And then dia naik balik ke hingga 6 kan, hingga T. Jadi jawapan untuk B, range dia adalah apa? Range dia adalah kita punya Fx atau kita punya Y kita adalah antara kosong hingga 6, betul tak? Antara kosong hingga 6. So this is the answer. Betul? Sebab memanglah dia start dengan 4, tapi dia turun paling bawah kosong kot. Betul tak? Paling bawah kosong kot. Paling rendah kosong. Paling tinggi 6 kan, dia punya graf dia. Paling tinggi T dia 6. So maknanya Fx kita antara kosong dengan 6 lah. So itulah range kita. Kalau domain X. Kosong hingga 5, which is dia dah bagi tahu. Okay, kenapa dia sama dengan, cikgu? Saya tanya kan. Sebab dia bulat hitam. Bulat hitam ni maknanya termasuk. Kan? Jadi okey lah kita kena letak termasuk. Dia sama dengan. Dia lebih kecil atau sama dengan. So this is the range. Inilah jawapan dia. Okay, apa lagi soalan? Soalan C. Soalan C. Dia kata, apakah domain, apakah range of values of X kalau Fx dia kurang 4? Kalau Fx dia kurang 4. 4 kat mana? Fx. Mana 4? Sini kan? Nampak tu 4 tu? Jadi, kita nak tahu 4 ni kat mana X dia? Sebab dia nak range of value of X. So, X dia kat mana? Jadi, kita kena cari dulu. Faham? Kita kena cari dulu supaya apa? Supaya kita boleh tahulah dia antara apa-apa whatsoever kan. Jadi, kita kena cari dulu apa nilai X dia. Jadi, untuk soalan C, jaga bawah ke bawah Okay, untuk soalan C, kita kena cari Fx ialah 4. Cari X dulu bila Fx dia 4. Faham tak? Untuk C, sebab dia nak Fx kurang 4. Tapi yelah, nak kurang 4 apa X dia kan bila X dia 4. Bila Fx dia 4 tu, berapa X dia? So, kita kena cari dulu. Faham? Buat macam tadi. So, masukkan modulus dalam ni. So, modulus 2x tolak 4 ialah 4. Macam biasa, bawa 4 modulus hingga kanan jadi plus dan minus. Cikgu dah ajar kan episod sebelum ni. So, bila ada plus minus, ada dua kemungkinan. Maybe 2x tolak 4 tu ialah positif 4. Or, maybe 2x tolak 4 tu ialah negatif 4. 4 ke kanan jadi tambah. 4 tambah 4, 8. 8 bahagi 2 dapat 4. Or, negatif 4 tambah negatif 4, kosong. So, kosong bahagi 2 dapat kosong juga. Jadi X dia kosong. Which is logik lah. Sebab bila Fx dia 4, bila Y tu 4, jadi ada dua jawapan tau nilai X dia. Pertama, nampak tak ni? Dia kena kat kosong, nampak? Yes, betul lah tu. Second one dia akan sampai ke 4. Nampak tak logik dia? Bila Fx dia 4 kan, bila Y dia 4 ni. Alamak, sekejap susah lah nak gerakkan dia. This one. Nampak tak dia menuju ke bawah ni? Which is 4 kan? Sebab dia sebelum 5 kan? Yeah, so 4 kat sini. Now, so bila Fx dia 4, so dia adalah kosong dengan 4. Dia punya X dia ni, nampak? Kosong dengan 4. Jadi bila dia Fx kurang 4, maknanya kat mana tu kurang? Sini kan? Dia kurang 4 kat sini kan? Dia V kat sini, V kecil kat sini. Dia kurang 4, nampak? Oh ni 4, dia kurang 4. Jadi dia V kat bawah tu, bukan kat atas ni, kat bawah ni. Jadi maknanya
X dia adalah antara 0 dengan 4. Nampak? Yes. So jawapan dia adalah, kita punya jawapan X dia kena antara 0 dengan 4. So inilah jawapan dia. Habis. Alhamdulillah. Boleh faham ke? Sebab dia nak fx kurang dari 4. Jadi bila nak kurang 4, maknanya kita kena ambil di bawah 4 lah. Jadi dia di antara 0 dengan 4. Cikgu highlight lah kot. Mungkin kau tak nampak this one. V ni dia nak kurang 4. Jadi X kita antara 0 dengan 4. So that will be our answer. Alright, selesai. Hui, penat ya. Tak apalah, korang hadam dulu. Isa okay Isa? Boleh nampak ke Isa? Ke Isa masih tak nampak lagi? Boleh macam Isa, baru subtopic 1.1 at Math. Asyik lah Isa. Pembelajaran menjadi lebih serius. Sebenarnya cikgu tak nak lah serius-serius kan belajar Math. Cikgu, range boleh untuk X exist juga ke cikgu? Ke selalu untuk Y exist? Okay, tak, dia macam ni, kau kena faham ni. Kalau range ni ada banyak maksud. Dia ada banyak maksud. Maksud yang pertama, kalau dia kata range saja, contoh dia kata range of F atau range of this graph apa semua kan. Range ni bermakna image yang ada objek. Itu maksud asal dia lah, image that has object. Which in this case dalam graph it is the Y axis lah. The Y axis. Sebab image kan adalah Y, objek ialah X. Jadi range adalah image yang ada objek, which is dalam graph Y lah. Betul tak? Tapi bila dia kata range of values of X, itu maksudnya lain pula. Range of values of, dalam bahasa Inggeris bermaksud julat nilai tau. Macam like apa? Macam like apakah kemungkinan nilai, macam itulah. Apakah kemungkinan nilai-nilai? Tu maksud dia. So boleh tak faham beza antara kalau dia kata range sahaja, julat sahaja, dengan dia cakap range of values of something. Range of values of something tu maknanya apakah kemungkinan nilai-nilai itu. Contoh macam dia kata, what is the range of values of X? Untuk sini kan. Maknanya apa nilai yang mungkin bagi X bila fx kurang dari 4. Maknanya antara 0 dengan 4. That would be the answer. The possible values. Betul. So dia berbeza lah, berbeza maksud. Bergantung pada konteks soalan. So kalau dia minta the range of the graph, kau bagi Y tu. Kau bagi yang ni, antara 0 hingga 6 ni. Itu kalau range of the graph. Kalau dia kata range of values of X, maknanya apakah nilai-nilai yang mungkin bagi X tu kalau fx kurang 4. Maknanya dekat mana? Dekat area bawah ni. So X dia antara 0 dengan 4 lah. That will be the answer. Yes. Itulah. Kan? Dia pening sikit ayat dia, kau kena biasakan. Alright, bagus. Bila kau bertanya tu kan. Alhamdulillah. Tak lepas lagi 1.1 ni. Begitu banyak soalan pelik yang dia boleh tanya. Okay, tak apalah. Kita buat yang terakhir lah. Okay. Cikgu nak minum air dulu jap. Cikgu bagi kau satu soalan. Kau nak try, boleh try. Ini soalan berbentuk ayat. Okay. Yang ni dah settle lah. Nak screenshot boleh screenshot, tak ada masalah. Kalau dah faham bagus. Tak faham nanti kau boleh revise balik. Alright. Now this is the last question lah before kita masuk subtopic 1.2. Cikgu nak bagi pengenalan sikit. At least kau orang faham lah. Okay. Cuba buat nombor 5 ni dulu. Kita try bagi 5 minit. Dah buat Okay. Boleh share-share lah jawapan mah. Cikgu nak ambil air kejap. Cikgu nak ambil air dulu sebab cikgu takut batuk ni. Amah dah buat dah. Padu Amah. Power Amah. Okay, tak apa Amah. Share-share lah jawapan bagi dia orang jealous. Bakar sikit Amah.
Alhamdulillah. Dia kadang-kadang dalam MN, dia bukan kadang-kadang lah, selalulah juga. Selalunya dalam MN, dia akan bagi soalan ayat juga tau. Jadi you have to be careful. Okay, walaupun dalam bentuk ayat, tapi sebenarnya senang je. Dia cuba untuk aplikasikan AdMed. Sebab ada orang tanya apa fungsi AdMed, belajar AdMed macam-macam ni, apa fungsi dia? Huyo, Amar power mah. 80, 72, 45. Wah. Eril pun dapat Eril, mantap. Okay, Meh cikgu tunjuk sikit. Jawapan korang betul ke tak betul? Okay, now. Pertama adalah, ada satu batu. Dia jatuh daripada tempat yang berketinggian 81 meter above the ground. The height of the stone, H meters, after T seconds, selepas beberapa saat. Dia assume mengikut pengiraan ini. Ketinggian batu ini dia akan ikut formula ni. Jadi soalan mudah. Apakah ketinggian dia bila time dia 1/3, time dia 1, time dia 2? So very simple. Korang just masukkan lah 1/3. Korang masukkan 1 saat berapa. Korang masukkan 2 berapa. So itu je sebenarnya. Bila dia 1/3 saat, jadi 81 tolak 9T. T tu jadi 1/3. Kuasa 2. Kalau 1 saat, berapa ketinggian dia? So boleh lah ambil kalkulator, masukkan. Kalau saat kedua, masukkan. So kalau tengok jawapan kawan kita, cikgu rasa betul lah tu sebab sama. So jawapannya kalau korang tekan kalkulator, maybe lah 80, 72, 45. So this is the answer. Inilah ketinggian dia orang guys bila selepas 1/3 saat, 1 saat, 2 saat. Nampak tak dia makin berkurang? Sebab logik lah ketinggian dia makin kurang lah lepas beberapa saat. Kan itu soalan A. Mudah sangat. Cikgu cepat lah sebab tak banyak masa kan. Now nombor 2, Amar cakap when will the stone hit the ground? Bila masa dia akan sentuh ke tanah? Jadi kau kena fikirlah apa maksud sentuh tanah Sentuh tanah ni bermaksud dia punya height dia tak ada dah. Kosong. Dia dah sampai lantai. Jadi bermakna kau kena cari time iaitu T bila H dia kosong. So korang start macam ni. Korang start HT ialah kosong. Maknanya you tak tahu T dia berapa tapi dia akan dapat kosong. Macam tu. HT ialah kosong. Sebab dia sampai ground kan. Dah tak ada height. Jadi bila HT ialah kosong, kau boleh masukkan HT dalam ni. Untuk mencari T tu. So 81 tolak 9T squared ialah kosong. Lepas tu nak buat apa cikgu? Lepas tu korang boleh buat algebra kan. Ada algebra sikit. Korang nak buat kuadratik pun boleh. Kan cara nak buat kuadratik macam mana? Cikgu dah ajar kan macam-macam lah cara kau nak factorizekan 9. Pulanglah kat korang nak buat kuadratik macam mana. Ada orang dia buat 9T ke kanan. 9T squared. Negatif jadi positif. 81 bagi 9 dapat 9. 9 ialah T squared. Squared bagi kiri jadi square root. Bila square root dia ada plus and minus. Kau tahu kan benda tu kan? Bila square root dia ada plus and minus. Sebab dia ada 2 possibility. Kan iaitu T kita ni mungkin plus or minus 3. Kenapa ada plus or minus? Sebab bila kau ada T squared ialah 9. Now, apa squared dapat 9? Ada 2 kemungkinan. Mungkin 3 kuasa 2, iaitu 3 darab 3, 9. Mungkin negatif 3 kuasa 2. Sebab negatif 3 darab negatif 3 pun adalah 9 juga. Jadi please remember guys, bila you bawa square ke kiri jadi square root, dia ada plus and minus. Dia ada plus or minus. So plus or minus ni penting sebab dia ada 2 kemungkinan. Mungkin positif 3, mungkin negatif 3. But since masa tak boleh negatif. Masa tak boleh negatif, jadi kita akan ambil time dia positif 3 sahaja. So this one is the answer. Time negatif 3, kita akan ignore, reject dia. So ambil lah T3, itulah jawapannya. So maksudnya lepas 3 saat, dia akan sampai ke ground. Betul lah tu Amar? Tepat sekali. Mantap. Padu Amar, mantap Amar. Jadi Amar, cikgu harap kau terus shine lah kan dalam MAT ni. Buat soalan buku teks banyak-banyak. Habiskan semua. InsyaAllah kau akan okey dalam MAT. Najla pun sama Najla. Buat semua soalan buku teks. InsyaAllah kau akan okey. Berpeganglah dengan kata-kata cikgu. Soalan buku teks is the most important. Okay, tamat Isa. Habis. Itulah maksud bila dia sampai ground.
Height dia tak ada. Kosong. Okay. Habis dah. Ini sebenarnya buat kat rumah lah. Tapi cikgu buat je supaya korang ada basic. So kesimpulannya, kadang-kadang soalan AdMath ni dia unpredictable. Kadang-kadang dia boleh keluar simultaneous. Kadang-kadang dia boleh keluar like quadratic sikit. Kadang-kadang dia boleh like tanya domain range. Kan kena gambarkan melalui graf yang kalau kau tak lukis memang kau tak boleh buat. Kadang-kadang kau kena lukis graf walaupun dia tak suruh. Supaya kau boleh gambarkan. Yes, that's AdMath. Pemahaman lagi penting daripada pengiraan. Okay, jom. Last one boleh? Last one. Ini konsep terakhir yang cikgu nak ajar kat korang sebelum korang balik ke sekolah. Okay, for those yang sekolah asrama. This is the last one. Oh, by the way, Eril dapat asrama tak? Ke kau kecewa? Jangan kecewa lama-lama, Eril. Jangan sedih. Kan? Kalau tak dapat, cakap je lah tak dapat kan. Cikgu just nak tahu je. Dapat MRSM. I see. MRSM mana tu, Eril? Muar. Oh, Muar Johor. Wah. Dapat jumpa Syed Saddiq lah Muar MRSM. So plan nak pergi Muar lah kan. Bila masuk, Eril? Sabtu ni ke Ahad ni ke? Sebab Johor ni dia jauh. 11 March. Wah, Isnin. Muar tu dia memang daripada ada yang daripada form 1 kan. Jadi berkenalan lah Eril Jangan sedih pula duduk sana tak ada TV, tak ada wifi ke apa. Tapi Muar best. Muar dia bandar. So don't worry lah Eril Muar tu dia bandar. Bandar-bandar kampung sikit gitu. Pekan-pekan lah. Dia bukan kampung terceruk. Bukan. Ada orang dapat kampung terceruk pisang. Okay. Tak apa Eril. Nanti kita tengok macam mana. Okay, last one cikgu nak ajar kat korang adalah composite function. This one is topik yang panjang sebenarnya. It requires you like 3 classes dengan cikgu baru habis semua. 3 hingga 4 kelas kalau kau nak betul-betul power. Tapi cikgu ajar gambaran je lah. Cikgu ajar korang basic je lah. Boleh sebab tak banyak masa. Now, apa tu composite function? Apa maksud composite? Composite ni bermakna gubahan. Gubahan? Fungsi gubahan. Apa tu gubah? Korang ada ambil ni tak? BM ke bahasa Melayu kan? Gubahan kan? Contoh gubahan bunga. Faham tak maksud gubahan? Composite. So composite atau gubahan bermaksud kau gabungkan beberapa bunga atau beberapa fungsi function jadi satu. Yes. Contoh ada bunga macam-macam kan? Kau gabung jadi satu. Itu makna gubahan. Beberapa bunga bergabung menjadi satu bunga. Sejambak bunga. Faham? Jadi bila cikgu cakap pasal composite function, what I'm trying to do is that I try to combine a few function into one. Boleh ke cikgu? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Ni X. Let's say ni Y. Let's say I have a function named F. Kita ada function bernama F. And daripada X pergi Y. Lepas tu ada another function which is Z. And it's called as function G maybe. Sekejap kita buat F and then G. Like this. Nampak? So we have 2 function. Daripada X pergi Y ialah F. Daripada Y pergi Z ialah G. Ataupun sometimes orang panggil FX, GX. Doesn't matter. FX lah, GX lah kan. Pulang pada korang. Okay. Now, can I combine daripada X terus pergi Z? Boleh ke? Like daripada X terus pergi Z. Sekejap alamak asal warna tukar ni. Daripada X pergi jadi Z. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Sebab apa cikgu? Sebab boleh guys. Kita gabungkan 2 function jadi satu. Oh yo, boleh cikgu, boleh. Terus pergi Z. Teleport. Daripada X pergi Z. Macam mana cikgu? Okay, mari cikgu ajar sikit cara dia. Now, logiknya, daripada X pergi Y, dia FX. So, FX ni telah menjadi objek kepada JX, betul tak? Cikgu ulang Daripada X pergi Y, dia lalu FX.
So fx ni telah menjadi objek kepada gx. It becomes the object, right? Because it start from here. So fx ni perlu dimasukkan dalam gx ni. So daripada x pergi z adalah g fx. Do you understand? That's the name of x pergi z. This is what we call as composite function. Fungsi gubahan. Tiga ulang Disebabkan f dia masuk dalam gx. Kenapa dia masuk dalam gx? Sebab fx ni adalah objek kepada g. Nak pergi ke z, nak lintas pergi z, dia kena lalu g. Jadi f ni perlu masuk dalam g untuk pergi ke z. Jadi daripada x pergi z ialah g fx. Asalnya gx. Tapi x tu telah diganti dengan fx. Faham tak? Jadi dia jadi composite function named as gfx. gfx. Macam tu guys. Boleh faham? Oh, dia pening sikit. gfx. Alright, clear? Clear sometimes orang ringkaskan lah. Taklah orang tulis gfx kan. Susah. Kadang-kadang orang ringkaskan jadi macam ni. gfx. Or sometimes orang buang je x tu. gf saja. Sebab ialah serabut kan. Banyak sangat x ni kan. Kadang-kadang orang f masuk g, so dia jadi gf. Faham? Sebab ramai orang tak faham kenapa g dulu baru f. Kan f dulu baru g cikgu. No. Sebab apa? No. Sebab f tu yang masuk dalam g. So jadi gf. Dia jadi g fx. Faham tak? Or gfx. Or simply gf. Mana-mana lah korang nak cakap macam mana pun tak kisah. Tak peduli. Do you understand guys? So itulah cara korang shortcut. Korang gabung dua function menjadi satu. Okay. So far lah dalam SPM kita hanya gabung dua je function. Don't worry. Jarang kita gabung sampai 3 function berbeza. Jarang. Ada K ke H ke tak adalah. Biasa kita gabungkan 2 function sahaja. So cikgu nak tanya Ariel yang lain. Boleh faham tak konsep dia? Kalau korang dah faham konsep, bagi tahu cikgu. Kita nak try tengok contoh soalan. Sebab konsep is the most important one. Faham Ariel So kita combine a few function into one. Composite function. Okeylah, kita try tengok contoh soalan konsep. Conceptual question. Bismillah. Lepas tu kita buat kira-kira sikit. Lepas tu habislah kelas kita. Simple-simple je, kita bagi pengenalan. Okay, so this is the soalan. Now, in the arrow or diagram on the right, there's a function f map set P to set Q. Nampak f ni daripada X, daripada P pergi Q. Manakala function G pula maps Q to R. G pula daripada Q pergi R. Jadi soalan dia adalah, what is the function of f? Determine function f. Jadi nak tulis apa ni cikgu? Ni lah f cikgu. Nak tulis apa? So untuk f, untuk A tulislah macam ni. F untuk X, nampak F untuk X kan dia akan bagi 3X. So fx ialah 3X. So inilah fx. Simple. F untuk X ialah 3X. That's it. Itu je. That's it. Nak apa lagi? Itulah soalan A. F untuk X ialah 3X. Simple as that. You nak tulis macam ni boleh. X kalau lalu F dia akan pergi 3X. Boleh juga. Tapi tak ramai lah orang tulis macam ni. Okay, so tulis je lah macam ni selesai. Now how about B? The function GF. Apa tu GF cikgu? GF ni maknanya ni F masuk dalam G. Itu sebab jadi GF. Pasal apa? Pasal dia lompat. Bayangkan kita ada G, tapi kita masukkan F. Sebab F ni menjadi objek kepada G. So jadi GF. Oh, so GF untuk X. Nampak? Dia akan terus dapat 2X tolak 7. So that will be the answer. Nampak? G untuk F. GF lah. GF untuk X ialah 2X tolak 7. Terus dapat kat belah kanan tu. So inilah jawapan dia. So faham Ini soalan konsep. Boleh jadi dia keluar paper 1. This is how you do it. Selesai. Okay, dah. Mudah kan? Mudah sahaja. Nak cuba boleh.
Jom kita try cuba beberapa contoh soalan mengira. Tapi yang ni faham jadi this is how you do it. Okay, last lah kot, last soalan. Lepas tu kalau kau nak cuba boleh cuba kot. Ni cikgu last demo. Sebab cikgu pun dah, kalau tak larat, tapi macam batuk-batuk je minum air dulu sikit. Okay, example 8. Ni demo last daripada cikgu. Hopefully lah you guys understand Masuk GFX. GFX maknanya F masuk dalam G tau. GFX meaning F tu yang masuk dalam G. Sebab apa? Sebab ni kan GFX. Alright. Jom tengok soalan example 8. I show you one example and then you try to do it by yourself. Jom try tengok. Dah ready? Dah ready. Okay, jom. Bismillah. If you can do this, another question would be so easy lah. Soalan-soalan lain akan jadi senang sebab kau dah faham basic. Now, sekarang ni apa? You have two function. First, you ada fx. Betul tak? You ada fx iaitu 2x. And then, you have another function called the gx. Gx pula apa? X squared tolak 5. Now, dia minta apa? Dia minta fg. What does it mean by fg? Yes, G masuk F. You have to remember. FG is the singkatan bagi FGX. Is the singkatan of FGX. Do you understand? So maknanya G tu masuk dalam F, guys. Mana cikgu? G ni nampak ni G kat belakang ni. Dia masuk dalam F. So that is what it means. You masukkan G dalam F. Dia akan dapat apa cikgu? Dia akan dapat macam ni. So untuk A. So FG ialah G masuk dalam F. So 2 substitute X tu masuk dalam ni. GX ni masuk dalam tu. Sumbat, rasuk dia dalam tu. So X squared tolak 5. So X ni dia jadi GX. Nampak? Itu masuk G masuk dalam F. G masuk dalam X. So jadi macam ni. So selesai. Itulah jawapannya. Tapi kalau boleh, kembangkanlah. Kembangkan. So kita akan dapat FG ialah 2 darab X squared. So 2X squared. 2 darab negatif 5, negatif 10. Negatif 10. So that will be our first answer. Boleh faham apa maksud FG? Maknanya G ni dia masuk dalam F. So jadi macam ni. Okay, kalau dah faham sikit-sikit bagus. Kita try buat B pula. Kalau B apa maksud B? Apa maksud dia? Maksud dia GF ni maksudnya apa? Yes, F masuk dalam G. Sebab apa? Sebab macam ni. GF is the ringkasan, is the summary of GFX. Is the ringkasan of GFX. Bermakna F tu you masuk dalam G tau. F ni you masuk dalam G tu. Yes. So jadi apa tu? GF would be X ni dia dah dimasukkan dengan F. F masuk dalam G kan. So X ni jadi 2X. Tapi all this is squared. Minus 5. Nampak? Dia kena squared lah. Dalam squared semua tau. Kau kena ada kurungan. Jangan tak ada kurungan. Sebab X ni dia nak ganti dengan 2X. And kena kuasa 2 lah semuanya. Jadi 2X kuasa 2. Dia jadi 2X darab 2X. 2 kuasa 2 4. 4X kuasa 2 kan. Kembangan sikit. Tolak 5. So this is the answer Najlah. Habis cerita. Boleh? Cikgu ajar satu lagi boleh? C dengan D. Lepas tu habislah kelas kita kot. Korang boleh buat latihan lagi kat rumah. Sebab tak banyak masa kan. Okay. How about C dengan D? Now C dengan D, sebabkan dia ada F2. What does it mean by F2? Ramai yang tak faham. Cikgu F2 tu maknanya F kuasa 2 ke? Jawapannya bukan. F kuasa 2 ni bukan maksudnya F kuasa 2, bukan. Ya, dia FFX. Padu mah, mantap mah. So F2 is actually
FF. Dia 2 kali F. It means FX. Maknanya F tu masuk dalam diri dia sendiri. Is it possible, cikgu? Possible. You boleh masukkan dalam diri you sendiri. Tak ada masalah. Can you imagine? Cannot. Dia macam ni tau. Kan FX kan 2X. Betul? You can imagine tak FX ni masuk dalam diri you sendiri, iaitu FX juga. Ni masuk dalam ni juga. Jadi apa tu? Dia jadi FFX. FF. So bayangkan you ada 2X, tapi X tu diganti lagi dengan diri kau sendiri. You mengandungkan diri you sendiri. Macam tu lah. So jadi 2 kurungan 2X lagi. So total 2 dapat 4. 4X lah. Itu masuk FFX. Atau F2. Faham. Itu masuk F2. Kalau G2, samalah. G2 maknanya GG. Cikgu, dia masukkan ke dalam X kan? Betul, dia masukkan dalam objek. Dia masukkan dalam ni. Bukan direct the whole equation, bukan. Bukan, dia masuk dalam X. Okay, contohlah, tengok G lah. Kalau Isa nak faham. Okay, tengok G2. G2 maknanya GG. Maknanya G masuk dalam GX lagi. Dia GGX, dia GG. Maksudnya kau tengok sekarang ni G kan, Isa kan. So GX kan ialah X squared tolak 5. Lepas tu kan kita ada GX lagi. Ni untuk beginner lah. Untuk beginner macam korang ni, korang tulis lah 2 kali macam ni kan. Okay. Kau tengok ni Isa. Kau bayangkan ini masuk dalam diri dia sendiri. Kau merasuk diri kau sendiri. Boleh nampak? So dia jadi apa tau? G2 kan ialah GG kan. Ni masuk dalam ni sekali. Dia jadi apa tau? X ni telah digantikan dengan X squared tolak 5. Ada squared lagi tolak 5. Can you see? Can you imagine that this X telah dirasuk dengan ni sejadi X squared tolak 5 and then squared lagi tolak 5. You substitute equation dalam equation tu sendiri. Boleh faham tak Isa? Kalau you faham, bagus. Dia pelik sikit lah kat situ. Tapi sebenarnya senang je. Meaning you substitute dalam diri you sendiri. Okay. Nampaklah sikit-sikit. Kalau nampak sikit-sikit, baguslah. Tak apa. Nanti kita akan sambung lagi lah bila-bila. Tapi that's the concept. Dah siap. Tapi kalau boleh korang expand. Expand lah kuasa 2 ni. Guys, ingat tak lagi cikgu dah ajar korang macam nak expand kuasa 2 yang macam ni. Ingat lagi tak? Dia ada bracket squared. Ingat lagi? Tak ingat Alah, yang depan kuasa 2. Cikgu ada ajar Zara kan? Zara ada buat kot. Belakang kuasa 2. Tengah-tengah darat semua. Ingat tak? Kalau tak ingat, kena belajar balik sebab teknik ni teknik yang biasa kita buat. So kena expand cepat guna teknik ni. Najlah. So X kuasa 2 lagi jadi X kuasa 4. 2, lepas tu tengah-tengah darat semua tau. 2 darat negatif 5, negatif 10. Negatif 10 darat X squared, negatif 10 X squared. Alright. Belakang kuasa 2. So negatif 5 kuasa 2, positif 25. Dia mesti positif tau depan belakang sebab squared kuasa 2. Negatif-negatif, positif 25. Tolak 5 jangan lupa. So bila dah kembang, kemaskan belakang sikit. Saya dapat X kuasa 4. Tolak 10 X squared. 25 tolak 5, 20. So inilah GG. Habis. Alright. So habis cerita. So ini contoh basic lah. This is the basic one. So kalau korang faham, bagus. Sekejap cikgu kecilkan sikit. So cikgu buat summary lah summary. So can you understand? So contoh untuk FG tadi, kenapa FG ialah macam ni? Sebab Isa, ni kan F. Ini kan G. Jadi bila you kata FG, maknanya you masukkan G dalam F. That's why dia jadi macam ni. Nampak? Nampak Kalau GF, apa maksud dia? Maknanya F masuk dalam G. That's why dia jadi macam ni. 2X ni telah rasuk masuk dalam X tu. Can you see? Yes. Kalau see, baguslah. F2 maknanya F masuk dalam F lagi. Kalau G2, maksudnya benda ni masuk dalam diri dia. Alright, selesai. So inilah maksud composite function. Ada tanya cikgu, ada tak F3, F4, F5? Jawapannya ada nanti. Kat belakang-belakang nanti ada. F3 maknanya F masuk dalam F, masuk dalam F lagi. Atau dia bersamaan dengan F masuk dalam F2. Kan? Boleh jadi.
F4 ikut F4. F4 maknanya F, 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 F. Maknanya maybe F2 masuk dalam F2. Dia boleh jadi macam tu. Jadi nanti kau akan belajar lebih lanjut dekat belakang-belakang. Cuma this is the basic lah. This is the basic. Alright. So for those yang nak buat latihan, of course cikgu alu-alukan memang korang kena buat latihan. Siapa nak try boleh try lah nombor 14 ni. For those yang nak try lah. Saya praktis 1.4 ni, korang cubalah try. Dah boleh try lah ni sebenarnya. Ingat you have to keep track what you have done tau dalam buku teks. Mana soalan tak buat, buat. Mesti wajib. Tak ada satu soalan buku teks korang tak dapat jawab. Untuk lulus AdMed. Okay? Kalau cikgu korang pakai modul lah, let's say lah Amar, let's say lah Isa, let's say lah Najlah balik sekolah, asrama. Tiba-tiba cikgu kau pakai modul, tak pakai buku teks. Kau wajib buat buku teks juga. Buku modul yang cikgu kau bagi, kau kena buat lah. Tapi buku teks wajib buat. Okay? Buku rujukan masterclass ke apa ke, yang itu optional. Jangan buat tu dulu. Buat buku teks dulu. Buku teks dah settle, baru buat buku rujukan tu. Itu dia punya priority. Alright. So itu je lah untuk hari ni. Tak nak banyak-banyak. So that's it. Itulah AdMed. Pengenalan kepada AdMed. Cuti ni memang pengenalan saja. Jadi Ariel, bila kau SMRSM nanti, kalau kau rasa macam tak faham ke apa ke, nanti bulan 6 kita ada lagi. Bulan 6 kita ada cuti lagi. Bulan 9 kita ada cuti lagi. Bulan 12 kita ada cuti lagi. Jangan risau. Mungkin akan ada banyak cuti lagi lah in the next coming years. In the next coming months. So nanti kita akan try borak lagi lah. Betul, banyak gila kan. Ini baru cuti penggal lah. This is cuti penggal. Belum cuti raya, Aidilfitri, cuti raya Aidil Adha kan. Belum campur tu lagi tau. Ini cuma cuti penggal. Cuti penggal. Belum lagi cuti macam apa lagi cuti lain kan. Cuti lain macam cuti raya, Aidilfitri. Belum lagi cuti Aidil Adha. Belum lagi cuti apa? Cuti Deepavali dah ke? Bali, cuti macam-macam lah. Macam-macam cuti. Cuti apa cuti Chinese New Year dah habis dah. Kan si siapa? Isaac tak habis-habis dengan raya dia kan. Tak datang-datang lah kita kan. Bapak lama dia cuti kan raya. Tak apalah, biarlah dia. Okay, cikgu risau je. Kalau Isaac dia tak dapat belajar awal. Itulah cikgu risau. Alright, so itu je lah daripada cikgu untuk hari ni. Thank you very much for coming guys. Balik ni try lagi buat latihan. Siapa nak recording boleh try minta recording. Okay. Itu saja daripada cikgu. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk datang daripada kita semua. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama Isa. Thank you Arif. Thank you. Jumpa lagi.